Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM bersama saya Nurul Zahira Razi. Menjelang pusingan kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, pemain tengah Harimau Malaya Brandon Gan tidak gentar untuk berdepan Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil Khamis ini. Menurutnya, perang psikologi yang dilancarkan Ketua Jurulatih lawan Stefan Takovic tidak akan memberi kesan kepada skuad kebangsaan. Pemain berusia 35 tahun itu juga percaya dengan kemampuan rakan sepasukan untuk menjinakkan lawan yang menghuni ranking ke-97 dunia itu. For us, we just come here and we do our job. That's what we have to focus on. We cannot focus on what they are doing. We must focus on what we want to do and how we want to play. Stefan difahamkan menyeraikan dua pemain yang pernah beraksi di kancah Liga Malaysia iaitu Mirbek Ahmad Talif yang mewakili PDRM FC dan Tarmitan Kozuvaev yang bersama PKNS FC. Kononnya kedua-dua pemain ini mempunyai maklumat mengenai kelemahan skuad Harimau Malaya. Kyrgyzstan dalam perkembangan lain pula memaklumkan tidak akan menurunkan beberapa pemain utama mereka sebagai salah satu elemen perang psikologi. Tonggak Pertahanan Kebangsaan Syahrul Saad bersedia mengekang barisan penggempur Kyrgyzstan jika diberikan peluang untuk beraksi. Menurut pemain berusia 30 tahun itu, beliau dan rakan sepasukan juga sudah memiliki maklumat tentang kekuatan dan kelemahan lawan. Sejak hari pertama lagi kita datang, kita dah tengok game pasukan Kyrgyzstan dan kita dah tahu player-player dia orang yang ada dan saya harap kita mampu lakukan sesuatu untuk game yang akan datang. Kita bermain di tempat sendiri dan saya rasa kita boleh menggunakan kelebihan yang ada untuk mendapatkan kemenangan di tempat kita. Skuad Harimau Malaya akan turun beraksi untuk perlawanan pertama kumpulan D menentang Kyrgyzstan sebelum terbang ke Taipei City bagi perlawanan kedua bertemu Taiwan pada 21 November. Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gun memanggil pemain pertahanan kiri Sabah FC Daniel Ting yang sebelum ini berada dalam senarai bersedia untuk melapor diri ke kem latihan pusat bermula semalam. Khidmat Daniel diperlukan bagi menggantikan tempat tonggak Terengganu FC Azam Azmi Murad yang terpaksa dilepaskan. Ini selepas peperiksaan doktor mendapati terdapat kebimbangan kecederaan pada lututnya. Dengan ketiadaan Azam, posisi pertahanan kanan akan diisi Matthew Davis dan Syahmi Safari. Syahmi sebelum ini dipersiapkan untuk bersama Kobin Ong di posisi pertahanan kiri. Perlombaan Grand Prix MotoGP Malaysia 2023. Pelumba Ducati Lenovo Team Enea Bastianini berjaya merangkul kemenangan pertamanya musim ini pada saingan yang berlangsung semalam. Bastianini yang bermula dari petak ketiga mendahului perlombaan di litar antarabangsa Sepang SIC. Dia berjaya memotong rakan sepasukan dan juara dunia Francesco Bagnaia serta Jorge Martin dari pasukan Prima Pramac Racing pada pusingan pertama. Pelumba dari Itali itu melintasi garisan penamat dalam tempoh 39 minit 59.137 saat sekaligus mengakhiri kemarau kejuaraannya. Kali terakhir beliau memenangi perlombaan adalah ketika GP Aragon Spanyol pada September 2022. Juara perlombaan pecut semalam Alex Marquez dari Gresini Racing menduduki tempat kedua manakala Bagnaia di tempat ketiga. Meskipun berbaki dua pusingan perlombaan lagi, pelumba Red Bull KTM Aju Pedro Acosta telah pun mengesahkan kejuaraan Moto2 dunia sulungnya musim ini. Beliau bergelar juara termuda Moto2 dunia hasil pencapaian menduduki tempat kedua di Sepang. Acosta berjaya memperbaiki kedudukannya dari petak ke-6 hingga ke tempat kedua dan menamatkan perlumbaan dalam tempoh 36 minit 11.506 saat. Pelumba berusia 19 tahun itu menamatkan perlumbaan 7.128 saat di belakang juara GP Malaysia 2023 Fermin Aldigue dari pasukan Beta Tool Speed Up. Pelumba Spanyol Marcos Ramirez menghuni tempat ketiga. Berbaki dua pusingan, Acosta berkelebihan 77 mata di depan pesaing
pesaing terdekat Tony Arbolino yang mengumpul 243.5 mata. Sementara itu, 2 pelumba tempatan mewakili pasukan Petronas MIE Racing RW, Azroy Hakim Anwar dan Helmi Azman gagal mencatatkan keputusan positif. Masih mengenai perlumbaan MotoGP Malaysia, pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman menamatkan saingan di tempat tercorot selepas terlibat kemalangan di pusingan ke-10 di Sepang semalam. Pelumba berusia 22 tahun itu yang lebih dikenali sebagai Damuk berkata, tindakan agresifnya ketika cuba membuat pecutan di selekoh menjadi punca gagal meraih mata. Waktu saya crash tu, saya meminta satu pelumba dan saya cuba untuk catch pelumba di hadapan dan saya mungkin over limit untuk try attack di corner dan saya lose the front. So saya agak terlalu attack agresif sangat. Damuk yang mewakili pasukan MIT Helmets MSI menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-20 dengan catatan masa 34 minit 25.18 saat. Sementara itu, Colin Veyer merangkul kejuaraan Moto3 selepas mencatat masa 33 minit 30.072 saat. Rakan sepasukannya Ayumu Sasaki dari Jepun menduduki tempat kedua diikuti Homi Masya dari Leopard Racing berada di kedudukan ketiga. Sementara itu, Damuk optimis masih mampu memberi saingan apabila semakin menemui rentak bersama jentera KTM dengan berbaki 2 lagi perlumbaan. So saya harap tim keep jentera yang sama untuk next perlumbaan saya. So supaya saya lebih confident dan mencari lagi beberapa part yang untuk saya lebih confident untuk berada di Q2 directly. So dengan berbaki 2 pusingan ni, saya harap saya dapat menunjukkan sesuatu dan kutip point. Selepas ini, Damuk akan terbang ke Grand Prix di Litak Terbasa Lusa Qatar pada 17 hingga 19 November dan Litar Ricardo Tormo Valencia Spanyol pada 24 hingga 26 November. Kejohanan bola sepak veteran Piala Datuk Hassan Sani 2023, pasukan Putra AFJ dari Kota Belud Sabah muncul juara setelah mengalahkan pasukan mixed squad dari Brunei dengan jaringan 3-1 dalam perlawanan akhir semalam. Pasukan mixed squad berjaya mendahului perlawanan menerusi jaringan awal minit kedua oleh Hairul Azamain. Putra AFJ kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-15 menerusi jaringan Fadli Juanas sebelum menambah 2 lagi jaringan masing-masing pada minit ke-22 dan 45. Gol disumbangkan Zuriandi Jumai dan Khairuddin Mastikar. Kemenangan 3-1 membolehkan Putra AFJ membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000, manakala mixed squad selaku naib juara membawa pulang RM10,000. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan, Simsudin Sidik. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea berjaya mengikat pendahulu Liga Manchester City dengan jaringan 4 sama di laman sendiri. Pertembungan di Stamford Bridge menyaksikan jaringan penalti Erling Haaland meletakkan City di depan pada minit ke-24 sebelum Thiago Silva kembali menyamakan kedudukan 4 minit berselang. Jaringan Sterling pada minit ke-37 memastikan Chelsea mendahului 2-1, namun kelebihan itu berjaya dipadamkan Manuel Akanji dengan jaringan pada masa kecederaan babak pertama. Saingan bertambah rancak pada babak kedua dengan 4 lagi jaringan dihasilkan. Gol City disumbangkan Haaland dan Rodri, manakala jaringan Jackson Martinez dan Cole Palmer memastikan The Blues meraih satu mata penting di laman sendiri. Chelsea kini menghuni ranking ke-10 Liga dengan mengumpul 16 mata, manakala City kekal di tangga teratas memungut 28 mata. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.